pada malam ni saya ingin berterima kasih kepada tuan-tuan kerana tuan-tuan sudi untuk menuntut ilmu bersama-sama dengan saya. Kerana apa saya teringat satu kata-kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada mengatakan yang bahawa menuntut ilmu itu adalah takwa. Menyampaikan ilmu itu adalah ibadah. Dan mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Sekarang ni tuan-tuan, saya dan tuan-tuan sedang menambah takwa, sedang membuat ibadah, sedang menambah zikir dan sedang berjihad. Itulah yang kita nak. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Malam ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana cara untuk menjadi dealer di dalam quantum metal dalam tempoh 1 bulan. Kenapa saya mengatakan 1 bulan? Sebab kita adalah apa yang kita fikirkan. Okey tuan-tuan, saya nak malam ni beratus-ratus orang yang ada pada malam ni, kita semua tanam dalam pasak fikiran kita, aku nak jadi dealer quantum metal dalam tempoh 1 bulan start daripada malam ni. Tuan-tuan ambil kertas, tuan-tuan tulis dekat note handphone tuan-tuan, aku nak jadi dealer dalam masa tempoh 1 bulan. Ataupun aku dah jadi dealer pada tarikh sekian, sekian, sekian. InsyaAllah apa yang tuan-tuan tulis itu akan menjadi doa. Dan insyaAllah saya doakan tuan-tuan pada malam ini menjadi kenyataan. Bermula dengan menjadi seorang dealer, selepas tu tuan-tuan akan terus dinaikkan pangkat menjadi dealer, developer, merchant dan sebagainya. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan Okey, kita mula malam ni. Okey tuan-tuan, saya mulakan majlis kita ataupun saya mulakan presentation saya dengan satu kata-kata, iaitu jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Kerana apa? Kerana waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang menunggu. Ramai di antara kita yang selama ni dah tahu dah macam mana satu-satu peluang tu sampai kepada kita. Tetapi kerana kita ni mengambil pendekatan untuk menunggu waktu yang tepat, akhirnya waktu itu hanya berlalu. Dan waktu itu sebenarnya tidak akan pernah tepat bagi orang yang sentiasa menunggu. Saya bagi contoh paling mudah dalam JAE 10X terbaru ni. Tuan-tuan, berapa ramai di antara kita yang telah membeli JAE 10X 3 minggu ataupun 4 minggu lepas, waktu harga sangat-sangat murah. Ramai di antara kita yang bagi tahu, okay, harga boleh jatuh lagi murah, lagi jatuh, boleh jatuh lagi, boleh jatuh lagi. Tetapi diorang tak membeli pun tuan-tuan. Betul tak? So bila diorang tak membeli, diorang hanya menunggu waktu yang tepat. Dan bila waktu tu harga emas telah naik, naik dan naik, siapa yang menunggu hanya boleh tengok sahaja profit orang lain. Manakala yang telah membuat tindakan ataupun melakukan sesuatu, iaitu dengan membeli JAE 10X minimum 1 unit pun, mereka telah merasa sedikit kenaikan ataupun keuntungan disebabkan kenaikan harga emas itu sendiri. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh nampak dengan mata kepala sendiri. Kalau tuan-tuan tak beli dan tuan-tuan menunggu, mesej ni untuk tuan-tuan. Dan untuk siapa yang malam ni dah nampak dan dah terketuk dengan kata-kata saya malam ni, jangan tunggu dah. Kita start terus malam ni. Siapa-siapa yang telah jadi introducer, start pada malam ni, kita terus aim untuk menjadi dealer. Siapa-siapa yang baru saja join pun, kita boleh terus aim untuk menjadi dealer. Boleh tuan-tuan? Sedikit pasal diri saya. Abang Zuan dah cerita tadi. Saya seorang MA, saya bekerja dan saya juga kompang 5 beradik. Dulu saya pernah buat bisnes tuan-tuan, baju sekolah kompang 5 beradik dan juga air jagung meletup kompang 5 beradik. Tapi yalah, bisnes ni ada naik dan turun. Kalau orang suka pasal kompang, tak semesti orang suka air kita kan. Tak semesti orang suka baju sekolah kita kan. Walaupun kita ini ramai kanak-kanak yang meminati kita. So saya punya target market tu tak betul. Menyebabkan dua bisnes kami ini lingkup dan kompang 5 beradik saja yang berkekalan. Cuma tuan-tuan, apa yang saya nak tunjuk dekat sini, kalau tuan-tuan pernah gagal, itulah titik permulaan tuan-tuan untuk start berjaya. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan saya start mencuba. Tak kisahlah percubaan pertama gagal, selagi tuan-tuan tak putus asa, tuan-tuan sedang sedang mengarah kepada kejayaan. Alright? So ini saya nak cerita sedikit pasal gaji pertama saya di 3 tempat berlainan. Pada mula-mula saya belajar dulu, lepas saya belajar, saya kerja Manggemo Cafe Putrajaya sebagai seorang waiter. Gaji pertama saya plus OT saya dapat 1,300. Waktu tu saya duduk hostel tuan-tuan yang disediakan secara percuma bersama dengan 20 hingga 30 orang warga asing. Waktu itulah saya mengenali ramai orang Bangladesh, ramai orang Nepal, yang mana saya sangat suka mereka ni. Setiap kali masuk waktu, diorang akan solat berjemaah. Itu satu benda yang saya sangat sukalah. Disebabkan diorang ni jauh dengan family, jadi diorang punya kawan-kawan ni sangat-sangat rapat. Dan itu mengajar saya erti macam mana saya ni orang kata apa, waktu tu baru nak sedar lah kan, kehidupan bekerja ni tak seindah yang kita sangka. Dulu kan, kalau tuan-tuan bersama dengan saya waktu kita kecil kan,
bilalah aku nak kerja. Supaya bila aku kerja, aku ada duit, aku boleh beli apa yang aku nak. By time kita dah kerja, kan? Bilalah kita nak sambung belajar balik ataupun bilalah kita jadi kanak-kanak balik. Sebab apa? Sebab indahnya zaman kanak-kanak tu. Kan? Kan? So gaji kerja kedua saya McDonald di KLIA, gaji pertama dengan OT masa tu 1,500 dan saya ulang alik naik motor jalan Kelapa Sawit. Yang itu pada saya sangat mencabarlah. Banyak kejadian saya di jalan Kelapa Sawit tu, aksiden, tayar motor rantai motor tercabut dan sebagainya. So pengalaman banyak juga mengajar saya. Dan yang ketiga ni adalah saya sebagai MA, masa itu saya baru bekerja di Hospital Putrajaya. Gaji pertama saya plus allowance adalah 2,500. Dan waktu inilah saya start membeli kereta Proton Saga. Waktu inilah saya start membuat personal loan. Waktu inilah saya start buat hutang-hutang jahat yang tuan-tuan perasan selama ni. Kan? Orang kerajaan ni kalau tak buat hutang jahat ni bukan orang kerajaan lah orang kata kan. So menyebabkan saya telah gagal dalam bidang kewangan saya pada permulaan saya bekerja. Menyebabkan setiap bulan tuan-tuan saya dapat gaji, saya memang habis hari pertama gaji. Hari pertama dapat gaji, saya happy dan hari pertama dapat gaji juga saya sedih sebab saya mengira lagi 30 hari akan datang. Itulah berpusing-pusing sampai saya dah berkahwin. So pada saat itu saya sentiasa berdoa pada Allah, ya Allah, inilah doa saya selalu. Ya Allah, kau pertemukanlah aku dengan bisnes yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ya Allah, kau luaskanlah rezeki aku dan keluarga aku. Kenapa tuan-tuan saya doa bisnes? Sebab pada saya orang yang bekerja makan gaji ni dia boleh senang. Tapi masa tu saya dah terlibat dengan hutang-hutang yang banyak tuan-tuan. So saya ni keluarga besar. So bila hutang dah banyak, keluarga besar, walaupun saya jimat gila-gila sekalipun, saya masih lagi tak cukup tuan-tuan. Bukan tak cukup macam mana, cukup memang tak cukup. Maksudnya kalau saya dapat gaji tu hari pertama saya tinggal dalam 150 ke 200 ringgit saja untuk saya survive lagi 30 hari. So waktu tu bila saya dah berkahwin pun macam tu. So saya memang fikir dengan bisnes insya-Allah boleh ubah hidup saya. So bila saya doa hari-hari tuan-tuan, saya telah nampak satu peluang. Allah telah memberikan saya satu peluang iaitu di Quantum Metal. So dengan Quantum Metal ni pada mula-mula tuan-tuan saya masuk bulan 6, saya tak rasa pun nak buat sangat Quantum Metal ni. Sebab pada saya emas saya tak berapa minat. Tetapi bila Tuan Syafiq Uyu Haizat ni dia tak putus-putus asa memberikan kami ilmu pasal Quantum Metal, saya rasa tertarik. Start daripada permulaan tahun 2022 tu saya start ada azam untuk menjadi seorang dealer. Dan bila saya ada azam menjadi seorang dealer, alhamdulillah pada bulan 2 saya menjadi dealer. So lebih kurang dalam sebulan, lebih kurang sebulan lah sebab bulan 2 tu saya dah jadi dealer. So bulan 1 hingga bulan 2 tu saya cukupkan syarat saya untuk menjadi dealer. Saya buat habis-habisan. So kalau saya orang yang tak ada langsung ilmu pasal sale sebelum ni, yang tak pernah pun buat sale sebelum ni, pun boleh jadi dealer dalam masa 1 bulan tanpa menggunakan modal saya sendiri. Apatah lagi tuan-tuan yang mungkin pernah berada dalam bidang sale ataupun yang sedang berada dalam bidang sale sebelum ni, yang sedang berada dalam bidang sale sekarang ni kan, insya-Allah tuan-tuan lebih mudah untuk menjadi dealer. Tetapi sebelum tu kita kena tahu dulu syarat-syarat untuk menjadi dealer. Okey tuan-tuan, ingat kata-kata saya ni sebab kita ada quiz. So tuan-tuan boleh screenshot ataupun tuan-tuan boleh catatlah. Sebab ada soalan yang akan keluar daripada saya punya presentation pada malam ni. Okey? Okay, syarat pertama untuk menjadi dealer, tuan-tuan membuka dulu akaun Quantum Metal. So siapa yang malam ni tak ada lagi akaun Quantum Metal, tuan-tuan boleh buka akaun Quantum Metal dengan referral tuan-tuan. Minta balik siapa yang WhatsApp tuan hari ni, kan? WhatsApp dengan dia, saya nak daftar. Saya nak buka akaun Quantum Metal. So dia akan bagi tahu cara untuk mendaftar. Tuan-tuan pertama daftar dahulu. Buka dulu akaun Quantum Metal. Tengok dulu sistem dia macam mana. Okey, selepas tu tuan-tuan cukupkan syarat untuk menjadi seorang introducer. Okey, untuk menjadi seorang introducer sangat senang tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu membeli 3 unit GAE 5X ataupun 1 unit GAE 10X. Telah melayakkan syarat tuan-tuan untuk menjadi seorang introducer. Tanpa perlu ajak siapa lagi. Tuan-tuan hanya just beli GAE produk saja. Okey, bila tuan-tuan dah menjadi introducer, tuan-tuan ajak dan ajarkan kawan yang lain untuk bersama dengan tuan-tuan, tuan-tuan membantu diorang untuk buka akaun emas yang seterusnya. So, syarat yang kedua adalah tuan-tuan kena ada minimum 5 direct client yang membeli minimum 1 unit GAE 10X ataupun 1 unit GAE 5X. Okey? Yang ni syarat yang kedua, minimum 5 direct client. Syarat yang pertama ada apa? Introducer.
Syarat yang kedua adalah minimum 5 direct client. Syarat yang ketiga adalah minimum 30 unit GAE 10X pembelian direct member ataupun pembelian direct bawah kita lah. So kalau kita ada 5 sahaja direct member bawah kita, so 30 unit tu adalah pembelian daripada ke-5 itu tadi. Boleh faham ya? So ini syarat-syarat menjadi dealer. Okay, seterusnya, kalau kita nak menjadi dealer, kita kena tahulah dulu apa reward yang kita bakal dapat. Betul tak? So kita bermula dengan introducer dahulu. So seandainya tuan-tuan membeli 3 unit GAE 5X ataupun GAE 10X 1 unit, tuan-tuan telah layak menjadi introducer dan tuan-tuan telah layak mendapat reward yang saya tunjukkan ini. Iaitu GAE 10X, bila tuan-tuan membeli GAE 10X, tuan-tuan akan dapat reward 2% daripada nilai pembelian tuan-tuan. Kalau GAE 5X, tuan-tuan akan dapat 1.5%. Kalau GSA, tuan-tuan beli GSA sendiri, tuan-tuan dapat semula 0.5% daripada pembelian tuan-tuan. So dalam arti kata lain, diskaun tuan-tuan. Tuan-tuan membeli emas, tuan-tuan dapat diskaun. Kalau kita beli emas kat luar, kita minta harga kurang untuk upah tu kan. So ibarat macam tu lah. Yang ini tak payah minta kurang. Dia memang automatically, Kementerian bagi kepada kita kekurangan ataupun diskaun yang dia nak bagi kepada kita. Okey, seterusnya. Yang ini yang menarik tuan-tuan. Kita nak bercerita pasal dealer. Tuan-tuan fokus pada dealer saja malam ni. Sebab apa? Sebab kita nak fokus kejar menjadi dealer. Introducer tu mudah, menjadi dealer mungkin agak sukar, tapi ada caranya tuan-tuan. Okay, seronoknya menjadi dealer ni, reward yang paling rendah dalam dealer ni adalah 2%. Seandainya dia membeli direct daripada kita. Seandainya dia seorang introducer, 0.5% dia dapat, kita dapat bakinya iaitu 1.5%. Begitulah untuk produk GAE 5X dan produk GAE 10X. Okey tuan-tuan, saya tak dapat baca komen tuan-tuan ni. So tuan-tuan boleh dengar dulu apa yang saya cerita. Okey, untuk yang menariknya untuk dealer ni daripada 2% sehingga 7% tuan-tuan. Mana tuan-tuan nak dapat orang membeli emas daripada tuan-tuan, tuan-tuan dapat sampai 7%. Dan yang bestnya kalau tuan-tuan pun beli sendiri menggunakan akaun tuan-tuan sendiri, tuan-tuan juga layak mendapat 7% tadi jika tuan-tuan beli produk GAE 10X. So, memang pada saya benda ni membuka mata saya lah. So macam saya memang fokus nak jadi dealer. So saya sendiri pun tak ada duit masa tu kan. So saya tak fokus sangat lah saya nak membeli diskaun untuk diri sendiri. Tapi lepas dah jadi dealer, kita dah dapat sedikit duit, kita pun rasa seronok untuk membeli. Sebab apa? Sebab kita membeli, kita pun dapat commission. Okay? Okay, ni kelebihan-kelebihan dealer. So ramai yang nak jadi dealer kan. So kena tahu dulu kelebihan yang ada dalam Quantum Metal ni. Yang Quantum Metal boleh bagi pada kita jika kita menjadi seorang dealer. Yang pertama adalah kita boleh menjana income setiap hari, setiap masa tuan-tuan. Dan dia masuk real time. Kalau klien tuan-tuan membeli pada pukul 2 pagi, 2 pagi lah dia masuk tuan-tuan, commission tu. Ini yang seronoknya tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh keluarkan commission tu bila-bila masa. Tak perlu tunggu cukup sebulan baru tuan-tuan keluar. Kalau macam kita kerja makan gaji kan, cukup 25 hari bulan barulah dapat gaji. Kalau kita tak ada duit dah 23 hari bulan. 24 hari bulan pun tuan-tuan merayulah macam mana sekalipun. Memang tak dapat keluar gaji tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan tunggulah sampai 25. Tapi dekat Quantum Metal, bila tuan-tuan telah menjadi dealer, tuan-tuan boleh keluarkan commission ataupun reward tuan-tuan tu bila-bila masa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kelebihannya adalah bila tuan-tuan menjadi seorang dealer, tuan-tuan boleh beli emas GSA tanpa spread 7%. Itu kelebihan yang saya rasa sangat-sangat menarik. So, kalau tuan-tuan sekarang ada floating account kan, so tuan-tuan floating account tu tuan-tuan tukar kepada GSA. So nanti setiap commission yang tuan-tuan masuk, tuan-tuan dapat akan terus ditukarkan kepada GSA tanpa spread. Ini kelebihan yang saya rasa sangat-sangat menarik lah. Tuan-tuan boleh beli emas pada harga lantai. Apa lagi yang tak menarik pasal benda tu? Sangat-sangat menarik kan? Okay, yang seterusnya adalah Quantum Metal memberi kita marketing tools. So Quantum Metal, bila tuan-tuan menjadi dealer, tuan-tuan akan ada website sendiri, tuan-tuan akan ada sijil sendiri, tuan-tuan akan ada authorized card sendiri. So benda-benda macam ni tuan-tuan menjadikan orang lebih percaya kepada tuan-tuan. Kenapa percaya ni penting? Sebab kejap lagi saya akan tunjukkan apakah marketing funnel yang penting untuk tuan-tuan closing. Boleh? Dan yang terakhir antara benda yang saya paling seronok adalah kita mempunyai borang CP58 ataupun borang yang membolehkan kita ada pay slip kita sendiri dekat Quantum Metal yang membolehkan kita membuat pinjaman perumahan ataupun pinjaman kereta. Okey tuan-tuan? Yang ini adalah contoh CP58 saya sendiri pada tahun 2022. Alhamdulillah saya telah berjaya membuat 22,000 untuk 10 bulan.
yang tahun lepas. So tahun ni alhamdulillah saya telah capai target yang itu dan mungkin lebih sedikit. Itu semua syukur alhamdulillah. Dan yang sebelah ni adalah website page kita. So tuan-tuan kalau orang tunjuk kan, orang tanya kan, kau ni boleh percaya ke? Bila tuan-tuan dah jadi dealer, tuan-tuan boleh tunjuk pada dia. Okay, boleh type nama saya dekat website ni, keluar tak nama saya? So dia akan keluar kat sini, consultant with integrity, driven performance. So kalau kita tengok kan, okay, consultant, kita ni seorang consultant dalam quantum metal ataupun consultant dalam emas. So kita boleh consult orang untuk membuat ataupun mencapai matlamat dia dengan pembelian emas ataupun di dalam quantum metal. So ini benda yang saya rasa sangat-sangat menarik yang tuan-tuan juga boleh try explore. Okey tuan-tuan, kita teruskan. Kenapa quantum metal? Kan? Mungkin ada yang bertanya, boleh ke aku jadi konsultan quantum metal ni, dan orang nak ke pasal konsultan, menjadi konsultan quantum metal ni, ataupun orang nak ke dengar apa yang aku cakap ni? So tuan-tuan kena tahu dulu kelebihan ataupun kenapa tuan-tuan memilih ataupun kenapa saya memilih konsultan untuk menjadi konsultan quantum metal. Yang pertama adalah produk itu sendiri tuan-tuan. Quantum metal menyediakan satu jenis produk iaitu produk emas. Yang mana emas ni tuan-tuan semua orang suka. Tanyalah dekat perempuan ke, lelaki ke, mak ayah kita ke, dia orang suka tak emas? Kalau tuan-tuan bagi hadiah emas pada dia orang tolak balik ke? Setakat ni ada tak tuan-tuan bagi hadiah emas ataupun tuan-tuan terima hadiah emas, tuan-tuan pulang balik pada dia? Aku tak nak emas, aku memang tak suka emas. Mungkin tuan-tuan allergic pada emas, macam mak mertua saya, dia allergic kalau pakai emas. Tapi dia pun sukakan emas. Tu memang fitrah kita tuan-tuan. So produk tu sendiri produk yang memang semua orang suka. Itu adalah satu kelebihan. Yang seterusnya adalah kita tak perlu restock tuan-tuan. Kita sebagai affiliate ataupun business affiliate ni, kita tak perlu pegang pun produk. Kita tak perlu restock pun produk. Sebab apa, produk tu terus daripada quantum metal kepada consumer terus. Tak perlu melalui kita. Itu antara benda yang saya rasa sangat-sangat best lah. Kita tak perlu restock barang semua bagai kan. Dan yang seterusnya adalah tiada KPI tuan-tuan. Tuan-tuan buat hari ni JE10X 1 unit. Lagi sebulan tuan-tuan buat 1 unit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah jadi dealer, tuan-tuan tak stop lah untuk setahun pun. Tahun depan tuan-tuan buka balik account nak start balik, tuan-tuan still lagi seorang dealer. Bukan jatuh kepada introducer. Sebab apa? Once tuan-tuan dah capai KPI ataupun syarat untuk menjadi dealer tu, dia tak ada downgrade tuan-tuan. Dia tak ada turun pangkat. Dia sentiasa kekal ataupun makin naik. So pada saya lah, untuk menjadi seorang dealer ni adalah satu kemestian. Ataupun satu benda yang sangat-sangat boleh dicapai. Dia cuma beza dia cepat atau lambat saja tuan-tuan. Masa saja. So yang keempatnya adalah tuan-tuan tak perlu buka kedai, tak perlu tutup kedai, tak perlu jaga kedai. Sebab apa? Sebab kedainya adalah quantum metal itu sendiri. Tuan-tuan tak perlu duduk di kedai dan berniaga di situ. Kita ada online 100%, tuan-tuan boleh berniaga di mana saja asalkan tuan-tuan ada handphone dan juga internet. Okay? Dan yang seterusnya tuan-tuan adalah repeat buying. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting dalam bisnes tuan-tuan. So kalau dalam bisnes tuan-tuan, tuan-tuan buat satu benda ataupun model bisnes tuan-tuan adalah model yang menyebabkan orang sentiasa repeat order untuk membeli, itu adalah satu benda yang tuan-tuan mungkin susah untuk jatuh bankrupt. Okay, antaranya produk makanan, dan juga dalam quantum metal ni adalah produk emas tu sendiri. Sentiasa orang membeli emas kan, walaupun serendah RM10. So bila tuan-tuan sentiasa ada orang membeli emas, di situlah tuan-tuan ada kelebihan, iaitu tuan-tuan sentiasa insya-Allah akan sentiasa mendapat komisen daripada quantum metal. Dan yang terakhir atau benda yang paling saya suka adalah bisnes ni tuan-tuan. Once tuan-tuan buat, insya-Allah seandainya kita meninggal dunia, kita punya profit ataupun kita punya pendapatan boleh diwarisi oleh keluarga kita, isteri kita ataupun anak kita. So bisnes yang boleh diwarisi ni tak ramai, tak banyak tuan-tuan. So andai katalah ada satu bisnes yang tuan-tuan buat boleh diwarisi kepada anak tuan-tuan, itu satu benda yang tuan-tuan tak boleh lepaskan. Buatlah sekejap, buatlah dulu. Berjaya tak berjaya kemudian cerita. Try buat dulu. Kalau tuan-tuan berjaya jadi seorang dealer sekalipun, insya-Allah sedikit sebanyak akan dapat membantu waris tuan-tuan. Okay? Okay, the first step is always the hardest. Kalau tuan-tuan tengok dekat gambar tu kan, gambar nak capai step yang pertama tu sangat-sangat tinggi. Tapi once tuan-tuan capai step yang pertama, step kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya, insya-Allah jauh lebih mudah. So kita nak bermula ni tuan-tuan. Kita nak bermula malam ni. So saya nak cerita ada dua cara. Yang pertama ni
untuk orang yang ada modal ataupun orang yang berduit sedikit. So mungkin di antara kita ni dalam malam ni mungkin ada modal lebih kurang dalam 47,000 ataupun 46,500. Kalau tuan-tuan ada modal tu yang tuan-tuan boleh keluarkan sekejap, tuan-tuan gunakan cara yang saya ajarkan yang ni. Boleh ya? Yang pertama adalah tuan-tuan ada modal, iaitu modal 47,000. Kenapa? Sebab satu unit tu lebih kurang 1,500 kan. So 30 unit campur satu unit tuan-tuan untuk menjadi introducer adalah sebanyak 31 unit. So 31 unit darab dengan 1,500, tuan-tuan akan dapat lebih kurang dalam 47,000. Okey, itu yang pertama. Tuan-tuan ada modal. Yang kedua, tuan-tuan daftarkan 5 ahli keluarga terdekat tuan-tuan. Sebab ni modal tuan-tuan kan. So kalau tuan-tuan daftarkan kawan dan tuan-tuan beli dengan akaun kawan, so pada saya dia agak kurang bernas lah. Sebab kawan-kawan kan dapat duit tengok dalam JETS, kena pula untung, dia terminate masuk dalam akaun dia, dia tak pulang pada kita. So kawan pun dah jadi musuh. So jangan buat macam tu tuan-tuan. Pilih ahli keluarga yang tuan-tuan percaya. So saya bagi contoh dalam ni adalah ayah, ibu, isteri, adik dan kakak. So kita gunakan modal kita buka akaun 55 tadi tu, di bawah referral link kita, dan kita membeli setiap unit di bawah kita tu, setiap satu adalah 6 unit. Tetapi tuan-tuan, beli untuk diri sendiri dulu. Upgrade diri sendiri menjadi seorang dealer dahulu. Boleh? So bila anda tuan-tuan telah menjadi seorang dealer, belikan mereka seorang 6 unit JE dan X. Cukup 30 unit, tuan-tuan boleh beritahu pada dealer tuan-tuan, saya nak jadi dealer. Sebab saya dah cukup 30 unit di bawah saya. So tuan-tuan boleh jadi dealer tak perlu 1 bulan. Hari ni buat, esok dah boleh jadi dealer dah. Just jawab exam sikit dan sebagainya, bayar sikit, settle. Terus jadi dealer tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh terus maju ke hadapan untuk menjadi dealer, developer dan sebagainya. Boleh? Ini cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, tuan-tuan ada modal yang sama, tuan-tuan nak beli untuk isteri tuan-tuan saja. Contoh isteri tuan-tuan saya nak beli 26 unit, isteri saya letak 26 unit, ibu saya letak 1 unit, ayah saya letak 1 unit, kakak saya top up 1 unit, adik saya top up 1 unit. So yang ini pun layak tuan-tuan untuk menjadi seorang dealer. So kalau contohlah kita paling percaya kepada isteri kan. So kita top up semua di situ, yang lagi 4 tu kita hanya top up 1 unit setiap satu. Okey, yang ini pun tuan-tuan akan layak menjadi seorang dealer once tuan-tuan cukup je syarat membeli 30 unit JE5X sebab tuan-tuan dah ada 5 orang direct downline. Boleh? Okey, ini yang kedua. Okay, cara yang ketiga adalah kalau tuan-tuan nak beli 30 unit untuk isteri tuan-tuan sahaja. Ibu, kakak, ayah dan adik tuan-tuan nak hadiahkan 1 unit JE5X pun boleh tuan-tuan. Yang penting setiap satu orang di bawah kita tu, 5 orang minimum tu mesti kena ada 1 JAE. Tak kisahlah JE10X ataupun JE5X. Boleh ya tuan-tuan? So, ini cara yang paling mudah lah untuk orang yang berduit. Tapi saya faham, tak semua di antara kita yang ada duit sampai 47,000. Dan kalau pun anda ada duit 47,000, adakah 47,000 tu duit lebihan? Ataupun duit yang anda nak pakai lagi 3-4 bulan? Kalau duit tu anda nak pakai lagi 3-4 bulan, saya sarankan jangan gunakan cara yang pertama tadi. Tuan-tuan boleh fokus pada cara yang kedua ni, iaitu saya simpulkan dalam kategori tiada modal. Yang penting tuan-tuan ada modal air liur dan modal tangan untuk menaik. Boleh? Okey, so kat sini saya bagi 3 step mudah. Step yang pertama, share dekat setiap orang satu hari. Ini adalah tuan-tuan punya matlamat. Tuan-tuan boleh type ataupun tuan-tuan boleh tulis ataupun tuan-tuan boleh screenshot. Tuan-tuan tulis matlamat tuan-tuan. Aku nak share Quantum Mental ni 1 orang 1 hari. So tuan-tuan listkan kawan-kawan tuan-tuan, berapa orang yang tuan-tuan ada, cukup 30 orang, share pada setiap orang. Okay, hari ni aku nak share pada Ali. Tak. Right. Esok aku nak share pada Abu. Right. Esok lagi aku nak share pada Aminah. Right. Esok lagi aku nak share pada Faridah Hanum. Right. Contoh macam tu. Boleh? So, kita fokuskan untuk kita aim 1 hari 1 unit JAE10X. Capai tak capai, tuan-tuan jangan fikir dulu. Tuan-tuan letak dulu matlamat. Sebab apa yang kita fikir, insya-Allah kita akan bertindak mengikut apa yang kita cuba fikirkan. Kalau tuan-tuan fikir, malas lagi ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak ke share pada orang? Sebab tuan-tuan sendiri pun dah letak fikirannya, aku ni malas. So buat apa aku nak share pada orang lain? Tapi kalau tuan-tuan dah tulis dan tuan-tuan dah terpampangkan depan mata tuan-tuan kan, hari ni aku tak share lagi ni. Tuan-tuan akan panas punggung. Aku nak kena tulis sikit ni. Barulah tuan-tuan akan rasa diri tuan-tuan ni bergerak. Okey, step yang pertama tuan-tuan dah settle. Step yang kedua, tuan-tuan kena posting minimum 3 kali sehari. Yang ini memang susah sikit tuan-tuan.
Saya sendiri pun kadang-kadang mampu, kadang-kadang tak mampu. Tapi ini yang kita cuba buat. Kalau tuan-tuan tak mampu 3 kali sehari, cuba 2 kali sehari. Kalau tak mampu 2 kali sehari, cuba posting sekali sehari. Posting ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan post dekat media sosial tuan-tuan. Tuan-tuan ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya kan? Tuan-tuan post 1 hari sekali. So 3 kali sehari ni bukan 3-3 cerita pasal QM. Satu saja cerita pasal QM, 2 lagi cerita pasal diri tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan makan dengan anak bini kan? Snap, hari ni makan dengan anak bini, belanja anak bini, seronok. Cerita-cerita apa yang pengalaman hari tu, cerita hari tu. Petang, balik daripada kerja, jam, nampak accident. Cerita pasal accident contohnya. Malam tu, cerita pasal fundamental. Malam ni saya nak share kat tuan-tuan benefit pasal fundamental. Produk GSA sekian-sekian. Esok cerita pasal GCA. Esok cerita pasal GAE. So kalau tuan-tuan ada posting macam tu dan posting tu keep on posting, insya-Allah tuan-tuan percayalah cakap saya akan ada orang yang bertanya pada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab diorang kenal tuan-tuan dan diorang lebih percaya tuan-tuan daripada orang lain yang posting juga pasal fundamental. Sebab yang lain tu diorang tak kenal. Tuan-tuan ada kelebihan iaitu kenal. Okey? Dan kat sini tuan-tuan fokus pula untuk 1 ke 2 introducer satu hari. Kalau tuan-tuan dah jadi introducer kan, bila tuan-tuan share benefit fundamental pada diorang, tuan-tuan juga share pada benefit menjadi introducer kepada diorang. Cakap dengan diorang, okay guys, Ali, Lee, kau daftar hari ni, kalau kau ada modal, kau beli 3 unit J5X dulu. So bila kau dah daftar JA5X ni, kau dapat, aku akan suruh dealer aku naikkan kau pada introducer. Lepas tu kau beli emas, kau dapat diskaun. Aku dah tak dapat dah commission atas kau sebab kita sama-sama introducer. So kita encourage dia. So bila dia dah membeli menjadi introducer, so dia pun semangat untuk share pada orang lain dan dia pun semangat untuk membeli untuk diri dia sendiri sebab dia tahu dia dapat diskaun. So kita nak fokuskan pada introducer tu sendiri. Okey, step yang ketiga, kalau tuan-tuan gabungkan 1, 2 dan 3 ni, ini paling baik. Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan pilih salah satu daripada 3 ni. Okay, step yang ketiga, kalau tuan-tuan dah setiap hari posting, tuan-tuan dah sharing pada kawan-kawan, insya-Allah tuan-tuan akan ada keberanian untuk membuat live 1 hari sekali ataupun live 1 minggu sekali. Live ni tuan-tuan, kalau paling baik tuan-tuan buat di TikTok lah. Sebab apa? Sebab TikTok ni, ada seorang kawan saya ni, dia kata dekat TikTok ni ramai jerung tuan-tuan. Ramai jerung yang menunggu. So mereka ni adalah golongan-golongan orang yang super kaya, yang ada modal. Tetapi modal tu diorang tak tahu lagi nak letak dekat mana. So kalau kita dapat tembus ataupun bagi tahu diorang dan diorang nampak kita, diorang percaya pada kita, diorang suka kita, insya-Allah tuan-tuan, diorang akan start mendaftar dengan tuan-tuan dan lagi mudah tuan-tuan untuk menjadi seorang dealer. Yang penting tuan-tuan kena ada niat yang betul, iaitu tuan-tuan nak share. Tuan-tuan nak berkongsi. Tuan-tuan jangan fokus sangat nak dapatkan commission. Sebab kalau tuan-tuan fokus dapat commission, bila dia reject, tuan-tuan akan rasa kecewa. Tapi kalau tuan-tuan rasa fokus nak share benefit, aku nak cerita keseronokan quantum metal ni ataupun produk emas ni, tuan-tuan akan rasa seronok walaupun dia reject tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan, pengalaman saya lah, cerita pasal emas ni, tak ada lagi orang yang bermusuh dengan saya. Macam saya juga buat unit manager kan. So bila buat unit manager takaful ni, so bila kita bercerita pasal takaful, kawan-kawan pun boleh jadi jauh dengan kita kan. Tapi kalau kita cerita pasal emas, walaupun dia reject tuan-tuan, dia tak akan jauh pada kita. Sebab dia tahu emas tu macam mana sifat dia. Boleh ya? Okey, ni adalah tangga-tangga yang saya cipta untuk tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, yang pertama, step yang pertama, bila tuan-tuan mendaftar jadi quantum metal, tuan-tuan tolong masterkan setiap produk dalam quantum metal. Macam mana cara nak masterkan? Yang pertama, kacau dealer tuan-tuan. Saya dulu tuan-tuan, hari-hari saya kacau Syafiq. Tanyalah Syafiq, pukul 1-2 pagi pun saya kacau dia. Saya peduli apa kan? Sebab saya nak menjadi seorang dealer juga. So memang sehari-hari saya kacau dia. Dan alhamdulillah lah, dia sentiasa membantu saya. So, tuan-tuan kena masterkan produk ni. Itu nombor 1. Tuan-tuan setiap kali ada kelas, dalam GBT, dalam BSG, dalam mana-mana grup pun setiap hari mesti ada kelas tuan-tuan. Tuan-tuan rajinlah timba ilmu, tuan-tuan rajinlah untuk masterkan produk tu sendiri. Cara nak master macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kena start cerita pada orang apa yang tuan-tuan faham. Bila tuan-tuan cerita pada orang dan dia orang pun faham, insya-Allah itu bermakna tuan-tuan dah master pasal produk tu. Okey, yang tu yang pertama. Tuan-tuan dah master pasal produk kan? Yang kedua tuan-tuan, WhatsApp tuan-tuan, try buka WhatsApp sekarang kan? Tengok berapa orang kawan-kawan tuan-tuan yang tuan-tuan save number dekat dalam tu. Okey, kalau tuan-tuan ada lebih daripada 30 orang kenalan dalam WhatsApp, insya-Allah tuan-tuan tak susah pun tuan-tuan. Saya menjadi dealer tu, saya punya downline ada 25 orang masa saya menjadi dealer. Bermakna tak cukup pun 30 orang tuan-tuan. Tapi sebab apa? Sebab saya share benefit tu
menjadikan saya lebih cepat menjadi dealer walaupun tak cukup pun 30 orang tadi. Sebab saya tak guna modal saya sendiri. Saya gunakan cara yang pertama, yang kedua tadi, tiada modal. So bila tuan-tuan WhatsApp tu, tuan-tuan buat WhatsApp status dan juga tuan-tuan WhatsApp pada kawan-kawan tuan-tuan bercerita pasal aku dah join bisnes ni. Korang nak dengar tak pasal Quantum Metal? Pernah dengar tak pasal Quantum Metal? Pernah tahu tak pasal produk GAE 10X? Tahu tak spread tu macam mana? So bila tuan-tuan share benefit-benefit ni, mereka akan rasa ingin tahu dan mereka akan start bertanya pada tuan-tuan. Yang paling penting power dia adalah WhatsApp status tu sendiri. WhatsApp status tu sangat-sangat powerful tuan-tuan. Okay, yang ketiga adalah tuan-tuan ingat kata saya tadi, posting. Tuan-tuan rajin-rajinkanlah. Kalau tuan-tuan takut nak buat video, tuan-tuan kena menulis, menaip. Tulis dah di Facebook ke, di Instagram ke. Kalau tuan-tuan dapat buat video, itu jauh lebih baik. Saya tuan-tuan paling ramai klien saya dapat yang tak kenal adalah daripada TikTok sendiri. So TikTok sangat-sangat powerful. Dekat dalam tu ada semua golongan. Golongan yang berduit ada, golongan yang student ada, golongan yang bekerja ada. So sangat-sangat berbaloi lah kalau tuan-tuan buat di TikTok, iaitu kena buat video lah. So yang seterusnya adalah tuan-tuan sharing. Once diorang WhatsApp tuan-tuan, tuan-tuan greeting diorang, bagi tahu terima kasih apa semua, dan tuan-tuan cuba set appointment dengan diorang. Nak tak kita jumpa hari ni? Nak tak bila free? Ataupun jom kita buat Zoom. So aku cerita dekat Zoom, lagi senang. So bila tuan-tuan sharing dekat diorang one on one, rate untuk closing tu sangat-sangat tinggi lah. Saya boleh kata lebih kurang 80% lah, insyaAllah dia akan closing. So, dia akan sampai ke tahap closing. Sebab apa? Sebab pendaftaran percuma. So risiko paling besar diorang mendaftar adalah diorang hanya mendaftar dan tak membeli. Itu saja. Tapi untuk diorang mendaftar dan membeli, lebih tinggi dia punya possibility daripada mendaftar saja. Sebab diorang membeli GSA serendah RM10. So kalau RM10 ni tuan-tuan, saya punya analogi adalah hari ni kau puasa kan, RM10 yang kau tak makan tengah hari tu, kau buat beli emas. So diorang akan nampak benda tu dan diorang akan start membuat tuan-tuan. Okay, dan insyaAllah bila tuan-tuan rajin buat benda ni, 1, 2, 3, 4 dan 5 ni, satu step lagi tuan-tuan akan menjadi seorang dealer dan mungkin boleh menjadi dealer developer dan ke atas. Okay, yang ni yang saya kata tadi kat kawan saya tanya dekat dia, selalu tengok kan perkembangan Jannah apa semua. Saya baru nak bertatih Jannah hari-hari live TikTok, padu betul dia kata. Sekarang belajar nak konsisten. Ramai jerung dapat daripada live TikTok. Dia kata macam tu. So dia sendiri pun yang dah sekarang ni dah pangkat merchant pun buat live TikTok kan. Nak mendapatkan lebih ramai jerung. Kita ini yang anak-anak bilis ni, kita lagilah memerlukan kepada live TikTok tu sendiri. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan malu, saya pun malu. Kejap lagi saya tunjukkan tuan-tuan. Tuan-tuan perlu malu ke tidak selepas ni. Alright? So, ini saya tunjukkan sedikit bukti pada saya. Daripada saya mempunyai satu saja active income, Alhamdulillah sekarang saya dah start ada 3 income. Yang pertama daripada kerja makan gaji saya, yang kedua daripada consultant Quantum Metal saya, dan yang ketiga daripada takaful saya. So, ini adalah sedikit bukti saya membuat bisnes di Quantum Metal, dan ini adalah sedikit daripada beberapa bulan lah. So ini adalah payout usaha kita. Kalau kita banyak dah bantu kawan-kawan kita, insyaAllah payout ni akan sedikit. Tuan-tuan jangan risau lah. So ini sedikit hadiah daripada saya. Alright tuan-tuan? So kita nak menjadi konsultan yang berjaya dalam Quantum Metal. Betul tak? Kalau kita sekadar nak menjadi konsultan tapi tak berjaya, susah juga. So 3 step untuk menjadi konsultan yang berjaya adalah, pertama, tuan-tuan kena mahirkan produk tadi. Kenali setiap produk supaya tuan-tuan boleh consult tuan-tuan punya downline ataupun tuan-tuan punya klien, apakah cara yang terbaik untuk diorang capai matlamat diorang. Okay? Yang kedua adalah consistent posting tadi. Sentiasa konsisten. Sebab kalau tuan-tuan konsisten, insyaAllah tuan-tuan akan nampak dia punya result. Dan yang terakhir adalah up to date kepada info-info yang terbaru daripada Quantum Metal. Macam sekarang ni Quantum Metal Jewellery dah ada kan. So kita nak kena up to date dengan info-info yang ada sekarang. So ini sedikit hadiah daripada saya. Kalau tuan-tuan dalam bahagian services ataupun perkhidmatan macam kita ni, marketing ataupun basic thing yang tuan-tuan kena tahu adalah KLT, iaitu know, like dan trust. Tuan-tuan kena tahu yang mana orang ni, diorang sebelum diorang membeli, diorang kena tahu siapa yang diorang nak beli, diorang kena suka orang tu dan diorang kena percaya kepada orang tu. So people need to know you, like you and trust you.
then selling will happen. Alright? So benda ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan, saya bagi contoh yang paling mudah lah. Siapa kat sini tak kenal Khairul Aming kan? So tuan-tuan tahu tak? Bila kalau kita sebut Khairul Aming, apa yang tuan-tuan terlintas kat tuan-tuan? Hanya yang terlintas adalah sambal nyet dia, betul tak? So apa yang dia buat tuan-tuan? Dia membuat KLT punya marketing pada permulaan. Sebab apa? Sebab dia ingin menjual produk dia, kan? So KLT dia adalah dia membuat orang tahu siapa dia. So dia punya produk ataupun dia punya mainstream dulu mula-mula bukanlah dia ada produk sambal nyet pun lagi, tapi dia punya orang kenal dia sebagai orang yang suka masak. Okey. Lepas tu siapa-siapa yang tak suka masak pun jadi suka pada dia. Sebab apa? Sebab cara penyampaian dia bersahaja dengan dia punya tone dia, dengan dia punya video dia, kan? Hey, what's up guys, kan? Dengan dia punya cara penyampaian dia. So menyebabkan tuan-tuan dan saya pun jadi suka pada dia. So, bila kita dah kenal dia, kita dah suka dia, dia hanya tinggal buat kita percaya kepada dia. Macam mana kita nak percaya pada dia? Bila dia dah start buat produk dia sendiri. Bila dia dah start bagi tahu berapa sale yang dia buat. So, kita nampak dia punya ketulusan hati dia. Kita nampak dia punya kejujuran dalam bisnes dia. Kita nampak apa hala tuju dia. Dia nak bantu ramai orang di Kelantan. Dia nak bantu lebih ramai, dia nak bantu ekonomi Malaysia itu sendiri. So, bila kita dah start percaya pada dia, dekat situlah pertukaran duit tu akan berlaku. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini, selepas 4 tahun dia nama dalam media sosial, tak sampai 1 jam pun dia buat live dekat TikTok, tuan-tuan. Dia telah meraih 170,000 jualan sambal nyet. Tuan-tuan tak 1 jam tu berapa? 1 jam tu 60 minit. 60 minit tu dia boleh hasilkan 170,000. Bermakna 1 minit tu dia boleh menghasilkan lebih daripada 2,000 ke 3,000 1 minit. 2,000 ke 3,000 ringgit 1 minit yang dia convertkan. Tapi hasilnya dapat ke hari dia dapat hasil ni dalam masa berapa lama tuan-tuan? Dalam masa 4 tahun, 5 tahun. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia konsisten. Dan dia percaya bahawa dia telah berjaya membuktikan dan dia telah berjaya membuat kita ni suka kenal dia, suka dia dan kita percaya pada dia. Betul tak? Setuju tak kalau saya kata sambal nyet dia bukanlah sambal nyet tersedap yang kita pernah rasa. Tapi ramai di antara kita, semua di antara kita malam ni mungkin pernah beli walaupun minimum sekali produk dia. Sebab apa? Kita dah percaya pada dia. So dekat situlah sale happen. Macam tu jugalah tuan-tuan. So kalau tuan-tuan tak pernah lagi posting apa-apa, tuan-tuan kena buat orang kenal tu tuan-tuan. Ayat yang pertama paling mudah adalah macam ni. Hai, saya Khalid. Saya sekarang telah mencuburi bidang quantum metal. Salam perkenalan daripada saya. Kalau ada apa-apa yang saya posting, boleh cuba like, boleh share ataupun boleh komen. Siapa nampak posting ni sila komen. Contoh macam tu. So diorang nampak, diorang kenal. So bila lepas pada tu diorang dah nampak tuan-tuan, tuan-tuan cuba buat benda yang suka. Suka ni adalah benda yang persamaan tuan-tuan. Okay, contohlah macam saya Saya memang suka main badminton. So hari-hari yang keluar dekat saya punya newsfeed adalah orang main badminton. Tak kisahlah Lee Chow Wei ke, Lindan ke, Victor ke, kan? So benda tu yang akan keluar pada kita. Apa yang kita suka iaitu persamaan kita. So kalau tuan-tuan suka satu benda ni, tuan-tuan share saja. InsyaAllah orang yang suka emas ni akan juga suka pada tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, bila diorang dah suka, tuan-tuan dah start dapat followers, tuan-tuan dah start dapat ramai komen, tuan-tuan start dapat diorang punya trust. Macam mana dapatkan trust diorang? Tuan-tuan kena jadi seorang yang kita panggil authentic ataupun orang yang original. Jadi diri tuan-tuan saja. Tak perlu ikut Khairul Aming, tak perlu ikut mana-mana influencer. Jadi diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bercerita macam tu lah. Cuma mungkin perbaiki cara penceritaan. Faham tak maksud saya? So, pasti akan ada orang yang suka kita. Macam tu tuan-tuan. Boleh? So, always remember orang membeli daripada orang yang dia percaya. Ataupun bisnes ataupun produk yang dia percaya. Okay? So, ramai di antara kita, sebenarnya kalau tuan-tuan fikir pun, aku pernah je beli produk yang lebih mahal. Tapi sebab aku percaya kat dia, aku beli daripada dia. Kan? Sebab tu jugalah kalau Shopee tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan tengok review dulu, betul tak? Sebab review tu adalah kejujuran orang. Okay, aku beli produk ni betul. Produk ni tipu. So daripada situlah kita start membeli. Sebab kita percaya pada orang yang tulis review dalam tu.
Alright? So, kalau tuan-tuan nak start bercerita ataupun nak cari idea macam mana tuan-tuan nak bercerita, tuan-tuan mulakan dengan soft sell ni dahulu. Iaitu contohnya tuan-tuan bercerita ataupun share apa yang tuan-tuan buat hari-hari. Kalau tuan-tuan suka beli produk banyak-banyak, tuan-tuan buat video pasal unboxing produk. Kalau tuan-tuan suka pergi travel, tuan-tuan buat video sikit pasal travel. So benda-benda macam ni tuan-tuan akan menyebabkan orang kenal tuan-tuan, akan menyebabkan orang suka tuan-tuan dan juga akan menyebabkan tuan-tuan orang akan trust pada tuan-tuan. Boleh? Okey, seterusnya saya nak hadiahkan juga tuan-tuan pada satu benda iaitu content structure. Content structure ni adalah 4 elemen yang mana kalau tuan-tuan buat apa-apa content yang lebih kepada hard sell ataupun apa-apa, tuan-tuan gunakan 4 ni sahaja. Yang pertama adalah hook, yang kedua adalah tagline, yang ketiga adalah point dan yang keempat adalah CTA. Okey, saya bagi terus contoh dekat sini. Hook ni tuan-tuan kita nak dapatkan perhatian dia dalam 3 ke 5 saat yang pertama. So jangan ayat tu panjang-panjang, kita dapatkan 5 saat yang pertama. So tagline yang kedua adalah kita gunakan tagline yang memang kita nak jadikan dia tagline kita. Setiap kali kita buat video, itulah tagline kita. Dan yang ketiga adalah point. Point ni tuan-tuan listkan point yang tuan-tuan nak cerita pasal pada hook yang pertama tadi. Okay? Dan point ni kita tak nak lebih daripada 20 saat lah. Kalau boleh 20 ke 25 saat cukup. Okay? Dan yang terakhir adalah CTA ataupun call to action. Yang ni adalah 5 saat terakhir. 5 saat terakhir ni kita nak dia buat apa tuan-tuan? Kalau kita nak dia komen, tulis. Yang macam saya tunjuk kat sini. Kalau kita nak dia PM kita, bagi tahu yang kita nak di PM kita. Kalau kita nak di save, kita bagi tahu yang kita suruh di save video ni. So contoh kat sini saya bagi terus contoh pada tuan-tuan. Okay, contoh hook yang pertama adalah contoh harga emas naik kan baru-baru ni. So kita terus buat. Alamak, harga emas naik lagi. Nah, 3 tips untuk anda yang baru nak mula menyimpan dan melabur dalam emas. Lepas tu terus masuk tagline tuan-tuan. Hai, saya Khalid Kacak, nak belajar ilmu emas, follow rapat-rapat. So tuan-tuan dah ada dah tagline tu. Tagline tu tuan-tuan stay je. Lepas tu point, terus cerita. Okay, cara dia mudah je macam mana nak jadi nak 3 tips tadi kan. Okay, cara dia mudah je. Yang pertama macam mana? Lepas tu cerita cara yang kedua dan yang ketiga. Lepas je habis cerita, yang terakhir adalah CTA tuan-tuan. Terus bagi tahu. Okay, kita nak cerita pasal apa lepas ni? Aku nak cerita pasal produk. Tapi aku tak nak show seorang-seorang. Aku nak lah kalau boleh dia orang nak komen sikit. So apa yang kita bagi tahu? Okay, kalau anda nak tahu apa 3 produk yang Quantum Metal offer, komen nak dekat sini. So bila dia orang komen nak tu masukkan dekat kita punya video yang seterusnya. Tuan-tuan faham tak? So bila kita buat macam tu, dia menaikkan lagi kita punya engagement. Bermakna kita ni layan kita punya followers. Kita layan kita punya orang yang komen ataupun netizen-netizen ni. Macam tu. Boleh So ini antara yang terakhir lah success factor. Sebab apa? Sebab saya percaya setiap kejayaan ni pasti ada resepi. Dan kita hanya perlu tiru fasi saja resepi kejayaan orang lain. Yang pertama adalah big why tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada big why yang lagi besar, tuan-tuan ada banyak lagi sebab untuk tuan-tuan bangun setiap hari. So tuan-tuan pastikan tuan-tuan ada 1 ataupun 2 ataupun 3 big why yang besar supaya tuan-tuan tahu kenapa tuan-tuan nak buat menjadi konsultan Quantum Metal pada hari ini. Yang kedua adalah guidance. Tuan-tuan ada dealer kan, tuan-tuan ada leader kan. So minta panduan orang yang telah berjaya sebab diorang pun pernah duduk dekat tempat tuan-tuan bersama dengan tuan-tuan. So tuan-tuan minta panduan diorang. Yang ketiga adalah master product. Nak tak nak tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu apa produk yang tuan-tuan nak jual pada orang. So bila tuan-tuan nak bagi tahu ataupun nak bantu diorang dapatkan manfaat tentang Quantum Metal ni, tuan-tuan kena mahir pasal produk tu sendiri. Dan tuan-tuan kena sentiasa praktis. Sebab bila tuan-tuan praktis, tuan-tuan akan jadi lebih baik dan lebih baik. Dan yang terakhir adalah tuan-tuan kena rancang. Tuan-tuan kena rancang masa tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu bila masa tuan-tuan nak post kat media sosial. Dan yang paling penting, tuan-tuan jangan judge people. Bila tuan-tuan cerita pada orang yang tuan-tuan rasakan kawan tuan-tuan yang macam biasa-biasa je kan, tuan-tuan jangan judge dia tak ada duit tuan-tuan. Tuan-tuan cerita sama saja macam orang lain. Supaya dia tak rasa tuan-tuan judge dia. Dan kalaulah dia tertarik dengan kata-kata tuan-tuan, insya-Allah dia akan membeli dalam modal yang besar. Dan mana tuan-tuan pun akan terkejut. Tuan-tuan percayalah cakap saya nanti. Okay, so akhir kata daripada saya, kalau anda semua nak capai sesuatu yang anda tak pernah capai, anda semua kena buat sesuatu yang anda tak pernah buat. Kalau anda tak pernah cuba keluar daripada zona selesa anda, hari ini kita start keluar dan kita start bercerita, kita start share ataupun berkongsi manfaat Quantum Metal pada orang lain. InsyaAllah tuan-tuan, saya doakan ramai-ramai yang ada pada malam ni menjadi seorang konsultan Quantum Metal satu hari nanti. Yang mana dah jadi konsultan, terus berjaya menjadi
pangkat-pangkat yang lebih besar. Okey? Okey tuan-tuan, sorry. Saya nak cerita sikit lah pasal duit dan kebahagiaan. Ramai orang kata, kan, tuan-tuan pun pernah dengar kan, duit tak boleh beli kebahagiaan. Duit tak boleh beli kebahagiaan. Kebahagiaan tak boleh dibeli dengan duit. Tetapi saya percaya yang duit ni, kalau kita hanya guna untuk diri kita, kita akan rasa sedih. Tapi kalau kita gunakan untuk orang lain, kita akan rasa lebih gembira. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya ada satu cerita. Last kali ni saya nak cerita lah dekat tuan-tuan. Cerita saya dengan Muhammad. Muhammad ni tuan-tuan, saya jumpa dia minggu lepas. Dia seorang macam lebih kurang macam tukang ambil makanan yang kalau kita dah makan dekat food court tu kan, so dia tukang kutip-kutip tu lah makanan tu, so saya kategorikan dia sebagai cleaner lah. So Muhammad ni dia daripada Bangladesh tuan-tuan. So hari tu saya makan dengan isteri saya dengan anak saya Sofia dekat Maiden Seremban 2. Saya depan food court ni adalah dia punya playground. So anak saya bermain kat situ, saya pun makan dengan wife saya. So bila saya makan dengan wife saya sambil pandang anak saya tu, saya perasan Muhammad ni pun pandang anak saya. Sebab anak saya ni memang jadi kecoh sikit tuan-tuan. Dia akan macam, ayah tengok ni, Sofia pandai ni, Sofia pandai tu, Sofia pandai ni. Dan saya pun cubalah untuk melayan setiap kerenah dia. Sebab anak pun seorang je kan. So bolehlah lagi masih makan dan melayan kan. So mungkinlah saya rasa dalam hati saya tengok Muhammad ni tengok je anak saya. Saya rasa macam mungkin dia ni ada anak yang lebih kurang macam anak saya dan dia rindu anak dia. So bila anak saya sampai, saya nak suap makanan. Dia Muhammad ni, dia datang bagi kat saya pinggan kecil dan dia orang bagi saya sudu. Yang mana sebelum-sebelum ni tak pernah orang fikir pun benda tu tuan-tuan kan. Dia adalah satu tindakan yang kecil je, tapi dia buat kat tu dia buat macam tu pada saya. Dia kata dia tak cakap apa-apa lah, dia letak lepas tu cakap terima kasih. Lepas tu saya pun suaplah anak saya pakai sudu tu kan. So bila saya suap macam tu tuan-tuan, dia saya rasa macam okey, aku nak belanja lah dia ni. Aku nak belanja dia minum. Saya rasa macam tu kan. So saya bagi kat dia minum, sudah minum ke? Sudah makan ke? Dia kata dia tak mana cakap Melayu lagi. Dia 4 bulan dekat sini. So cannot eat, cannot eat. Manager angry dia kata gitu. So tahulah maknanya dia ni seorang yang amanah. So dia tak boleh makan dan minum waktu kerja sebab nanti manager dia akan marah. So saya kata okey bagus, dia ni seorang yang amanah. So saya pun offer lah, tengok dalam wallet ada duit sedikit, saya pun offer lah duit pada dia. So dia pun ambil duit tu pada saya dan dia pun nampak gembira lah. So saya pun sambung main dengan anak saya, makan dan sebagainya. Tiba-tiba dia datang lagi, dia pun nak menyembang dengan saya. Dia kata, Assalamualaikum, my name Muhammad, I'm from Bangladesh, I live here for month. Dalam masa 4 bulan ni tuan-tuan, dia kata sayalah orang yang pertama yang bagi dia duit sepanjang 4 bulan dia bekerja ni dekat Malaysia ni. Dan dia kata I am very happy. I am very happy. Dia ulang tu dengan keadaan yang memang sangat dia gembira tuan-tuan. Saya rasa duit yang saya bagi tu tak adalah nilainya terlalu besar. Tapi tuan-tuan percaya tak? Bila kita ni dalam keadaan yang mungkin susah, kita dapat pula sesuatu daripada orang lain yang mana semua tu adalah gerakan hati yang telah digerakkan oleh Allah. Okay, so bila dia dapat dia rasa sangat gembira dan diekspreskan kegembiraan dia. So saya rasa macam ya Allah, aku bagi kau tak banyak mana pun tapi kau punya gembira bukan main happy lagi. So saya pun bercerita lah, rupa-rupanya betul dia ada anak sebaya saya yang mana sebaya saya, anak saya ni 4 tahun tuan-tuan. So mesti dia akan sangat-sangat rindu. 4 bulan dah tinggalkan anak dan wife, dia rasa sangat-sangat rindu pada anak dia. Sebab tu dia rasa happy tengok anak saya dan dia nak bagi sudu dan garpu tu. So dekat sini tuan-tuan, saya telah cuba menceritakan kepada tuan-tuan pengalaman saya kita takut, yang mana dengan duit yang tuan-tuan ada, kalau tuan-tuan menjadi konsultan ataupun duit lebihan yang tuan-tuan ada, tuan-tuan bagi sedikit pada orang lain, kegembiraan tu tuan-tuan rasa, orang lain pun rasa tuan-tuan. So itulah yang saya cuba terapkan pada kita semua hari ni. Kalau kita kata duit tak boleh beli kebahagiaan, sekurang-kurangnya dia boleh memberi sedikit cebisan kebahagiaan kepada orang lain. Dan tuan-tuan percayalah cakap saya, kebanyakan masa bila kita memberi, kita akan rasa lebih bahagia. Tapi kalau kita pun tak ada duit ataupun kita tak ada benda yang kita nak beri, kita bukanlah tak bahagia. Macam mana kita nak beri lebih kebahagiaan ataupun berkongsi lebih kebahagiaan kalau kita pun tak ada lebih? So, salah satu niat yang tuan-tuan kena ada bila tuan-tuan ingin menjadi konsultan kat Counter Mental ni, tuan-tuan kena ada, kalau aku ada lebih, rezeki lebih, aku nak bantu orang sekeliling aku lebih. Tuan-tuan kena ada niat yang macam tu. Supaya nanti bila Allah bagi kekayaan daripada tuan-tuan, tuan-tuan tak lupa diri dan tuan-tuan tak rasa sayang sangat duit tu. Okey? So kalau tuan-tuan seorang yang pemalu macam saya, tuan-tuan dengarlah video ni. Tuan-tuan
boleh malu tak lagi lepas ni? Apa kita takut buat video live? Sebab kita malu. Nanti orang kata aku tak cantik, aku cakap tak betul, aku cakap merapu, tak apa-apa aku cakap. Tuan dan puan, lebih malu. Kalau anak minta susu, tak boleh beli susu. Mak ayah nak pergi haji, kita tak boleh bawa mak ayah pergi haji. Itu lebih malu daripada anda buat Facebook live. You fokus malu tu, cuba fokus benda lain. Isteri setiap hari kata, bang, kalau boleh kita nak duduk rumah lebih selesa bang. Lebih malu isteri cakap macam tu daripada kau buat Facebook live. The moment you rasa malu nak buat benda tu, cuba fikir benda lain yang lebih malu. Kalau aku tak buat ni, lebih teruk aku jadi. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar kan? So kalau tuan-tuan rasa malu, tuan-tuan fikir balik. Tuan-tuan tengok balik anak bini tuan-tuan. Ya Allah, kalau aku tak start hari ini, diorang ni lebih malu rasa memiliki aku contohnya. Ataupun kalau aku duduk dalam keadaan yang susah ni, aku lagi malu dalam keadaan susah ni berbanding aku tekan Facebook Live ataupun TikTok Live tu sendiri. Berbanding aku menaik dekat Facebook. Berbanding aku buat rakam sedikit video dan post di TikTok. Macam hari ni tuan-tuan, saya dah lama sangat tak buat video. Hari ni saya nak buat video bercerita pasal dealer hari ni. Saya rasa sangat malu. Tapi saya cuba buang rasa malu saya tu dan saya buat je video. Ramai orang komen dekat saya kan, besarnya muka kau kan, penuh skrin dan sebagainya kan, kau dah makin gemuk dan sebagainya, double chin. Saya tak kisah tuan-tuan, saya tahu benda tu semua kebenaran, tapi saya tahu sebab penat dan malu dan susah ini hanyalah sementara. Bila kita dah berjaya nanti, semua ni kita kadang-kadang boleh lupa tuan-tuan. Saya pernah lupa, saya boleh lupa yang saya pernah malu dulu. Saya boleh lupa yang saya pernah penat dulu. Saya boleh lupa yang saya pernah susah dulu. Dulu tuan-tuan, masa saya nak jadi konsultan konsumen, saya stay up sampai 2-3 pagi semata-mata nak study pasal produk saja. Sekarang ni, saya dah tak stay up dah. Sebab apa? Sebab saya rasa saya dah ada sedikit kejayaan. Dan saya dah lupa dah yang saya pernah susah dahulu. Sebab apa? Sebab saya rasa kemanisan kejayaan tu lebih besar daripada malu saja dahulu. So, kita berhenti bercakap hari ni, kita start buat tindakan tuan-tuan. Boleh? Boleh semua? Boleh Saya nak anda semua start buat tindakan. Dan inilah yang saya cuba kongsikan pada tuan-tuan. Bila kita menjadi konsultan, kita belajar untuk memberi. Bukan sebab kita ni ada banyak, tapi kadang-kadang sebab kita tahu bagaimana rasanya bila kita tak ada apa-apa dahulu. Dulu saya pun tak ada apa-apa nak bagi. Kalau orang minta bantuan dan sebagainya, saya sendiri tak mampu nak bagi apa tuan-tuan. Tapi inilah salah satu inisiatif saya. Saya tak mengajak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ikut boleh. Kalau tuan-tuan tak nak ikut pun tak ada masalah. Setiap orang ada cara masing-masing. Tapi ini cara saya untuk bulan ni. Saya telah memberi 100% komisen yang saya dapat dalam Quantum Mental ni. InsyaAllah akan disumbangkan ke tabung kemanusiaan MAPIM untuk Palestin kita. So pada saya lah, benda ni kita boleh buat lebih baik lagi. Bila kita ada lebih, kita boleh bagi lebih kepada orang lain. Sebab apa yang kita dapat lebih tu bukan untuk kita seorang. Kadang-kadang kita yang dapat, tapi orang lain yang patut menerimanya, tuan-tuan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seandainya ada apa-apa masalah, kekurangan, saya minta maaf. Kita akan mulakan sekejap lagi dengan kuis. Tuan-tuan boleh standby kuis. Ada 5 soalan dan ada hadiah. Okey, balik kepada Abang Izwan.